واجتمع إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وللمسلمين المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kita masalah tauhid muka surat Buruan 44. Kata ada masuk sifat ma'ani kau dulu. Sifat ma'ani ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana amin. Sifat ma'ani adalah kalimah ma'ani. Adalah kalimah ma'ani itu pecahan daripada kalimah makna ataupun datang kalimah ma'ani. Asal kalimah ni pada makna. Kalau musanna dia ma'nayani, makna satu makna. Ma'nayani dua makna. Kalau banyak jadi jamak taksir. Dalam bahasa Arab jamak terbagi kepada tiga: jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi ma'ani ini jamak taksir. Macam mana nak tahu jamak taksir? Mudah sahaja. Sebab jamak muzakkar salim dia ada waw nun atau ya nun. Muslimuna, muslimina. Itu muzakkar salim. Kalau muannas salim, kalau nak tahu dia ada tabung dia. Muslimatun, muslimatin. Itu jamak muannas salim. Kalau tak ada waw nun, ya nun, dan tak ada ta ujungnya, maka jamak taksir. Jadi mudah nak mengenal jamak taksir ni. Dia bukan jamak muzakkar salim, dia bukan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ada waw nun ya nun. Jamak muannas salim dia ada ta dia. Muslimatun, mu'minatun, shaimatun, qanitatun, abidatun. Semua yang tun tu jamak muannas salim. Kalau dua-dua tu tak ada, maka jamak taksir. Jamak taksir ni banyak keluarga dia. Ya. Jadi ma'ani adalah jamak daripada makna. Kalau terjemahkan makna-makna. Sifat ma'ani adalah kalimah ma'ani terpecahan daripada kalimah makna. Artinya dalam bahasa Melayu arti. Ya. Artinya adalah arti. Makna kalau kita bercakap makna kan. Makna ataupun tujuan. Seperti mendengar. Ya. Kalau kita baca sebelum ni, sifat nafsiyah wujud, sifat sabiyah qidam baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi. Itu dah wahdaniyah. Itu sifat sabiyah. Ya. Wahdaniyah bermula dari qudrah, iradah, itu sifat ma'ani. Seperti mendengar, ia adalah ma'ani atau tujuan yang terbit. Yang terbit daripada telinga.
Maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar dengan tiada telinga, dengan tiada sifat telinga, tidak ada telinga. Kerana Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Jadi Allah Ta'ala ada sifat dia kan. Sekejap ya, ada orang call. Hello. Hello. Ya. Ya. Tengah kuliah nanti kita kuliah. Contoh dia kata sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan sifat ma'ani, sebab sifat mendengar itu ada tapi telinga tak ada. Telinga dia tak ada, tapi mendengar ada. Maka jadilah maknanya itu makna kita kata makna mendengar itu ada, tapi bukan dengan telinga. Tiada dengan telinga. Kerana ia mendengar. Jadi sifat mendengar itu sifat maknawi lah. Mendengar ni sifat maknawi. Kita nak tunjuk betul tak? Kalau kita mendengar, kita boleh tunjuk. Dengar ke mana? Ni dengar ni. Dengar ni kita kata. Kita boleh tunjukkan dia dengar kan. Nampak ni. Apa lagi kita boleh tunjuk kan. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh kita tunjukkan mendengar dengan telinga, sebab Maha Suci Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Sebab tu sebagian ulama kata Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya sendiri. Maka jadilah mendengar tu sifat maknawi. Ada sifat tu ada. Nak ditunjukkan tak boleh. Kalau kita mendengar, kita boleh tunjuk dengar. Orang tak tunjuk dengar sini kan. Dengar tak ada boleh. Dengar. Boleh tunjuk kan. Ada akal kan. Boleh kita kata. Ada rasa lidah bercakap. Ni cakap. Cakap kan, cakap. Orang tak kata cakap kat sini kan. Ya Allah Ta'ala boleh kata, Allah Ta'ala berkata-kata, kita tak boleh tunjuk Allah Ta'ala bercakap dengan lidah sebagainya. Maka jadilah sifat ma'ani namanya. Ada sifat tu ada, tapi berbentuk maknawi, ma'ani. Maka jadilah tujuan sifat ma'ani itu ialah sifat yang ada lagi sabit. Sifat tu ada, tapi berbentuk ma'ani, lagi sabit, berdiri pada zat. Sifat itu berdiri pada zat. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai sesuatu yang tak boleh kita gambarkan, tapi Allah Taala ada di zatnya ada. Jadi Allah Taala tu ada dirinya. Kita tolak juga ada pendapat kata Allah Taala tu tak ada diri, dia tak ada tak? Zat dia tak ada. Jadi Allah Taala tu makna. Jadi kita tolaklah. Pendapat kita tolaklah. Mana ada kuasa, satu kuasa nama dia Tuhan, tapi tak ada diri, dia tak ada. Itu kita tolak pendapat tu. Ada Tuhan tu, tapi dalam bentuk makna, kuasa yang tak ada. Kuasa je. Pendapat tu kita tolak. Pendapat tu kita tolak. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ada diri dia. Diri dia ada. Zatnya ada. Bahkan Ahli Sunnah wal Jamaah pula, Allah Ta'ala itu zat yang boleh dilihat. Allah Ta'ala itu zat yang boleh dilihat. Kemudian kita mengatakan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyerupai makhluk pada semua sudut. Pada semua sudut. Bukan berjisim, bukan berjasad, bukan beranggota macam kita.
Macam mana tu tak boleh. Kita nak kita macam mana. Ya? Dia kata kaifiah tu tak ada. Tak boleh kita nak kaifiah dia tak ada. Ya. Kaifiah ni maksud macam mana kita nak gambarkan Tuhan tu tak boleh. Tapi dirinya ada dan tak boleh kita nak gambarkan. Dan kalau kita gambarkan tak betul. Kalau kadang-kadang kita punya pemikiran ni dia datang macam tu kan. Pemikiran ni kalau dia datanglah. Tergambar agak Allah Ta'ala tu macam ni kan. Tergambar macam ni kan. Jadi lintasan insan ni kadang kita tak boleh nak tahan kan. Dia datang ya. Macam ni rupa Tuhan, macam ni rupa Tuhan. Dia terlintah itu. Maka Nabi sebut dalam hadis dia, kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafu dzalika. Nabi dia bagi kaedah, setiap kali kamu terlintas macam mana rupa Tuhan, semua tak betul. Nabi kata. Jadi dia nak melintas tu kita macam nak tahan kan. Cuba kita ada kaedah, tak betul. Bila terlintas je tak betul. Nabi letak kaedah, kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafu dzalika. Setiap kali terlintas pada pemikiran kita Tuhan macam mana, semua tak betul. Itu yang kita sebut. Jangankan Tuhan yang menjadikan alam ini, syurga pun tak mampu kita nak gambarkan. Syurga makhluk yang Tuhan jadikan. Nabi kata, wala khatar ala qabli bashar. Syurga yang Tuhan jadikan itu, yang pertama Nabi kata ma la 'ain ra'at. Manusia tak pernah tengok, mata tak pernah tengok, wala uzun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada seorang pun yang boleh terlintas macam mana syurga tu. Syurga pun tak mampu kita nak bayangkan dalam erti kata sebenarlah. Dan syurga tu harus kita membayangkan. Macam ni agak rupa, macam ni rupa. Bidadari itu sini rupa ke kan. Sebutlah macam mana kita bayang. Nabi kata wala khatar ala qalbi bashar. Manusia tak pernah terlintas pun. Tu hebat di syurga tu. Jadi bila kita masuk nanti dalam syurga, pandang saja, bukan sekadar tak pernah pandang, sampai mereka tak pernah terlintas di hati kita macam ni punya kecantikan. Dan bila kita dengar pula bunyi-bunyian dalam syurga, tak pernah, bukan sekadar kita tak pernah dengar, sampai kita tak pernah terlintas di hati kita macam ni punya bunyi. Makan pula, makan buah-buahan, minum, kita boleh bayangkanlah. Dalam Quran ada sebut ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak dalam syurga kan. Kita pernah minum susu. Dalam Quran ada sebut sungai susu. Kita bayanglah. Agak saya rasa susu lampu lah. Kita bayang. Boleh nak bayang-bayang tak salah. Tapi nanti bila masuk kita rasa tak pernah terlintas macam ni punya rasa. Madu macam tu juga. Macam-macam madu kita makan. Madu kelulut ada. Ada tualang. Jadi bila sampai tak pernah kita terlintas. Itu makhluk yang Tuhan jadikan syurga ni. Itu pun tak mampu kita lintaskan hati kita macam mana rupa dia yang sebenar. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mampu. Sebab itu dalam kitab tauhid disebut, jadi bila akhirat nanti, bila orang melihat Allah Ta'ala di akhirat, ada satu nikmat nama lihat Allah Ta'ala. Dalam Quran dan juga hadis Nabi. Dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam Quran kata, di akhirat nanti manusia berceria lah wajah dia sebab lihat pada Tuhan. Jadi ayat tu jelas. Jadi ulama hurai, dalam kitab tauhid yang lain juga dihurai. Jadi macam mana keadaan manusia lihat Allah Ta'ala nanti di akhirat? Disebut apabila manusia lihat Allah Ta'ala di akhirat, tidak ada ungkapan kata-kata yang boleh digambarkan. Kalau kita nampak bondo, boleh kita gambarkan. Besar macam gajah. Kita tengok, besar orang macam gajah. Walap. Macam kulit manggi. Boleh kita gambar-gambarkan. Boleh kita ibarah-ibarahkan lah. Boleh kita
ibarah-ibarahkan dengan kata-kata. Adapun melihat Allah di akhirat nanti, dia kata tidak ada ibarah. Tidak ada ibarah yang boleh kita nak sebut. Tidak ada kata-kata yang nak boleh kita sebut. Maka keadaan disebut tercengang. Dalam bahasa Arab sebut tahayyur, kebingungan. Kebingungan bukan disebabkan takut tak? Kebingungan disebabkan cantiknya, kebingungan disebabkan indahnya, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut tahayyur dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan, kelazatan, tak ada bahasa yang nak boleh gambarkan. Itu disebut dalam kitab. Manusia akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita apa tadi ya? Guna apa kita? Zat tadi kan. Jadi orang kata Tuhan tak ada zat dia. Ada. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah bila kita menyentuh tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita dah pertahankan dia dengan dua sifat. Iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, satu lagi qiyamuhu bi nafsihi. Ini kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyucikan akidah kita. Bila kita baca sifat 20, bila Allah Taala mukhalafatul hawadis, Allah Taala tidak sama dengan yang baru. Dalil dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala tidak sama dengan baru. Kemudian qiyamu bi nafsi, Tuhan berdiri dengan dirinya sendiri. Di situ dapat kita faham Allah Taala tidak memerlukan tempat, Allah Taala tidak memerlukan langit, Allah Taala tidak memerlukan arasy, semua makhluk Tuhan. Arasy makhluk Tuhan, langit makhluk Tuhan. Allah Taala tidak memerlukan makhluk dia. Allah Taala berdiri dengan dirinya sendiri. Maka Allah Taala ada zat dia. Dan zat dia tidak sama dengan yang baru. Kita dah sebut dulu Allah Taala bukan berjisim, berjasad. Dan Allah Taala bukan ada bahagian-bahagian tubuh badan, tangan, kaki semua. Dan dia ada zat. Sebab itu bila kita menyebut sifat ma'ani, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, maka disebut Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya, dengan dirinya. Kita tak sebut bagian-bagian. Kalau kita manusia dengar dengan telinga dia, bercakap ada lidah dan sebagainya, melihat dengan mata dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak disebut begitu. Dia ada sifat mendengar, lagi sabit memang wujud sifat mendengar itu, dan berdiri pada zatnya. Pada zat Allah Ta'ala itu mendengar. Maka apabila kita kata berkuasa, Allah Ta'ala punya sifat, Allah Ta'ala itu berkuasa. Macam kita kata orang ni kuih lah, handal lah kuduran dapat dengan kek. Jadi bila dapat dengan kek tu, kita tak kata dia ngangkit dengan kepala kan. Mesti kata tangan, dia ada tangan dia. Jadi bila Allah Ta'ala berkuasa, tak boleh kita gambarkan Allah Ta'ala berkuasa sebab dia ada tangan, 2 tangan, 3 tangan, 6 tangan. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Tak boleh kita kata berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala mengetahui, mendengar, melihat, hidup, berkata-kata. Maka perkataan ini menunjukkan ada sifat-sifat bersendirian, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka kata sifat bersendirian, sifat tu ada, dia tak campur dengan sifat yang lain. Sifat mendengar, dia bersendiri sifat tu, dia tak bercampur dengan sifat mendengar, sifat melihat. Jadi sifat tu sendiri, ada sifat. Macam kita lah, ada sifat-sifat kita, tak bercepadu lah kan. Kita ada sifat pandai, kita ada sifat apa ni, kuat, kita kuat, kita pandai. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua sifat itu dia kata berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak mengetahui kaifiat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahui kaifiat zat Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun sifat ma'ani itu 7, iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Maka sebab dinamakan dia sifat ma'ani. Kenapa sifat dinama sifat ma'ani? Kerana sifat itu menunjukkan kepada makna-makna yang wujud. Makna-makna kepahaman yang wujud. Tapi tak boleh kita ditunjukkan. Ada makna. Macam kita lah. Kita ni seorang yang penyabar. Contohlah. Kita ni seorang yang sabar. Mana dia mana tunjuk saya? Tak dapat nak tunjuk dah. Tak apa nak tunjukkan. Tapi ada sifat tu. Nak tunjuk tak dapat. Dia ni pemurah lah. Dia kata pemurah. Sifat pemurah tu. Kalau dia ulu duit itu bukti dia pemurah, kan? Bila dia bagi duit, itu bukti dia pemurah. Apakah kalau dia tak bagi duit, hilang sifat pemurahan? Hilang tak sifat pemurah? Orang tu ada sifat pemurah. Bila dia bagi duit, itu tanda dia ada sifat tu. Kalau dia tak bagi duit, sifat tu ada tak? Sifat pemurah tu. Ada lah kan? Tapi tak pernah tunjuk. Itu masa dia bagi duit, itu tanda dia pemurah tu. Masa dia bagi duit tu nampaklah dia pemurah. Sebab dia bagi duit kan. Masa dia tak bagi duit, ada tak sifat pemurah tu kat dia? Ada lah. Jadi sifat tu sifat ma'ani yang tak boleh kita nak tunjukkan. Penyayang macam tadi. Dia ada sifat penyayang. Masa dia cium orang tu nampak dia. Oh salah. Apabila dia cium itu, dia memang penyayang. Jumpa kucing cium semua nak dicium Kau boleh cium kora tu cium Ada jenis orang macam tu kan. Ada jenis orang macam tu. Kita nak sayang kita pilih-pilih ya kan. Pilih-pilih ya. Kora tak ada kita nak sekolah. Ada orang ya semua nak cium kambau pun nak cium, lambu pun nak cium, kambing pun nak cium anjing pun nak cium kan. Jadi maksud kita kata orang tu sifat penyayang. Masa dia lakukan tu tanda dia penyayang lah. Tapi masa dia tak lakukan benda tu, ada tak sifat penyayang dekat dia? Ada lah. Mana dia? Tak dapat nak tunjuk. Sebab dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang wujud. Wujud tak? Wujud. Wujud betul sifat tu. Tapi nak tunjuk tak boleh. Boleh tunjuk tak boleh. Kita kata ma'ani kita. Sifat ma'ani. Sebab tak boleh nak tunjuk. Dia ada. Dia ada. Kalau kita nak cari tak jumpa. Kita bolah dada je kan. Mana diam sifat penyayang ni? Yang seorang nak pembongi. Macam mana diam sifat pembongi ni? Bolah dada tak jumpa bongi tu. Tak jumpa kan. Bolah tak jumpa. Sama je. Bentuk hati kan. Hati sama je. Yang penyayang ni hati galap pula. Merokok sana. Dia merokok tapi dia penyayang. Yang seorang ni tak merokok lawa hati tapi tak penyayang. Pun tak dapat kita nak cari sifat tu tak dapat nak cari. Itu sifat ma'ani. Itulah sifat ma'ani, makna kan. Dan dia sifat wujud yang sabit. Sifat tu wujud dan sabit tapi bentuk makna, ma'ani. Sebab dinamakan, kenapa disebutkan sifat ma'ani? Kerana sifat itu menunjukkan kepada makna-makna wujud yang sabit. Bagi Allah Subhanahu wa taala dan layak dan dengan kesempurnaan. Sifat itu wujud dengan sempurna. Kita ada juga sifat ma'ani itu tapi tidak sempurna. Kita ada sifat mendengar. Allah Taala letakkan sifat mendengar. Dan mendengar kita bersabab. Dengan mendengar kita bersabab. Sebab ada telinga kan. Cuba tu sumbek telinga dah tak dengar. Kan? Jadi tak kuat, tak sempurna sebab mendengar kita. Kita boleh dengar dengan jarak-jarak yang tertentu. Yang Allah Ta'ala bagi kita sifat-sifat tu tapi terhad. Kita ada sifat melihat terhad. Kita ada kehendak. Kita ada juga kehendak kita macam-macam kita.
nak makan lah apa lah. Tapi kehendak kita tidak sempurna. Sebab banyak kehendak kita tak boleh tertunai kan. Kita ada kehendak, tapi kehendak kita tidak sempurna. Sebab banyak kehendak-kehendak kita tak tercapai pun. Macam-macam kehendak. Mentara nak muda kokal tak apik dah. Nak umur 80 nak tak nak ada uban tak apik dah. Kita ada kehendak. Kau boleh tak ada uban ni elok ni, tak apik dah. Jadi kehendak kita tak sempurna. Allah Taala kehendak dia sempurna. Allah Taala ada kehendak maha sempurna. Apa? Sebab Allah Taala dia berkehendak dapat. Innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Taala tu bila hendak sebut jadi, jadilah. Jadi bukan bermaksud bila Tuhan berkehendak kena sebut kun tu. Tak juga. Itu nak gambar betapa mudahnya Tuhan itu berkehendak. Jadi jadilah, maksudnya bermaksud bila Tuhan itu berkehendak jadi. Tak ada siapa yang menghalang Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah Taala begitu berkuasa terhadap apa yang dia kehendaki. Sebab itu dikatakan apabila manusia masuk syurga, Allah Taala pinjamkan sifat dia kepada kita. Ada beberapa sifat Tuhan pinjam, nama dia pinjam ataupun bersandar pada Allah Taala. Allah Taala bagi sifat, sedikit sifat kesempurnaan dia kepada kita. Apa? Dalam syurga sifat Allah Taala yang dia bagi satu sifat baqa. Allah Taala baqa. Kita dalam syurga pun baqa juga. Allah Taala kata kekal, apa maksud kekal? Khalidina fiha abada. Jadi Allah Taala kata manusia masuk syurga kekal. Oh masuk kekal, tak mati dah. Sampai bila? Sampai bila-bila. Takkan ada tempoh dah. Kekal tapi bertempoh, tak ada. Tak ada Quran kata bertempoh, tak ada hadis kata apa. Masuk syurga kekal. Kekal ni apa? Kekal lah wujud dia. Kekal lah wujud dia. Allah Ta'ala baqakan kita, sifatnya Allah Ta'ala pinjam kepada kita. Jadi baqa kita bukanlah baqa sendiri, baqa kita bersandar kepada Allah Ta'ala yang baqa. Kita tidak baqa sendiri, tapi baqa kita bersandar kepada Allah Ta'ala yang baqa. Satu lagi disebut Allah Ta'ala bagi kita sifat kun fayakun. Sifat kun. Tu ya ada orang tu ada kat dunia ada orang tu sifat kun kata dia. Ada kata di dunia pun ada sifat kun. Tu panjang perbahasan dia di kat dunia. Jadi orang bahas di dunia juga ada orang punya sifat kun. Tu panjanglah perbahasan dia. Ada orang kata di kalangan para aulia ada sifat kun di dunia lagi. Tu panjang perbahasannya. Adapun di syurga, Allah Ta'ala berikan sifat kun pada penghuni syurga. Apa dia sifat kun di penghuni syurga? Bermaksud di syurga apa saja kehendak kita dapat. Tapi ada juga beberapa yang tak dapat. Di dalam syurga ni ada sifat kun. Dalam syurga ni apa kita hendak semua dapat. Kita hendak dapat. Sebab itu bila sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, dalam syurga orang perempuan beranak tak?" Maka Nabi kata dalam syurga orang perempuan tak beranak dah. Tak beranak. Illa iza ishtaha. Kecuali bila dia nak. Nabi. Mana dalam syurga orang perempuan tak beranak. Kecuali kalau dia nak beranak. Nabi tak kan. Illa iza ishtaha. Bermaksud dalam syurga ni orang perempuan tak fikir nak beranak dah. Dia tak fikir pun nak beranak-beranak ni. Ada seorang dua teringat. Maksud dia seorang dua teringat dia. Hari ni ada anak kecil kesolah. Sonok ni. Bila dia berkehendak, maka Nabi kata ketika itu juga orang perempuan tadi mengandung dan ketika itu juga dia bersalin dan dapat anak tu. Yang dia inginkan tu. Nabi sebut macam tu.
Secara umum dia tak ada beranak, bermaksud secara umum dia tak ada keinginan perempuan beranak. Maka dia teringat sorry mari ni setengah mati. Tak ada orang ada. Dalam syurga pun tak ada. Kecuali ada beberapa yang teringin, maka Nabi kata maka Tuhan izinkan dia beranak. Begitu juga dalam syurga tidak ada nama dia berkojo. Berkojo tak ada. Nak pergi sawah, nak pergi motong, tak ada lah dalam syurga. Sebab semua dah disiapkan. Kecuali kalau dia ndak orang Qadah ke sana. Orang Qadah ni kojo bersawah kojo kan. Sampai dalam syurga pun teringat dia bersawah. Contoh dia. Dia ndak, maka Nabi sebelum dah hadis dia, kalau dia berkeinginan untuk ke ladang ke sawah, maka Tuhan siapkan sawah. Dia ndak. Wahal kalau dia tak pergi sawah pun boreh ada ya. Tapi dia ndak pergi ke sawah tu. Sebab satu nikmat bagi dia. Maka Nabi kata Tuhan sediakan ladang pada dia, sawah dia, maka dia turun ke sawah tu sebab dia seronok. Maka dia bertanam padi dan sebagainya, padi tu tumbuh, dia suka tengok padi tu. Maka Allah Taala bagikan. Apatah lagi yang lain. Nabi SAW menyebut penghuni syurga bila dia sedang berehat, maka dia nampak burung terbang. Maka teringin dia makan burung tu. Sadap burung ni. Maka burung tu tahu jatuh depan dia dan siap terpanggang. Nabi kata masyhuriyah, siap terpanggang. Kalau dia nak burung tu terpanggang. Kalau dia teringat masak kuning lah ya. Teringat lah dah. Mari dekat pondok wing kami sedap dah. Apa masak. Kan orang pondok masak lauk kuning. Belajar ni maksud kata kehendak kita tak pernah. Maka sebab ulama mengatakan bahawa antara sifat yang Allah Taala beri pada kita dalam syurga nanti. Adapun di dunia tidak sempurna kita. Tak sempurna. Kehendak kita tak tercapai. Tubuh badan kita bukan tubuh badan yang baka. Tambah dah berumur dah, manjur mak dia. Jalan sikit dah terpeleon. Salah makan dah sakit perut. Salah makan dah kampung perut. Senanglah kampung ni. Makan cepodak sudah dah kampung perut. Badan lemah kan. Banyak. Ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dia kata sifatnya maha sempurna. Maka hakikatnya iaitu sifat wujudiyah yang sabit. Sifat Allah Ta'ala tadi yang ma'ani tadi, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani yang wujud yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menyebabkan ada perkara yang lain iaitu ma'nawiyah. Di sini perbahasan ulama. Jadi sifat ma'ani maka akan datang sifat ma'nawiyah. Yang mana khilaf ulama berbahas tentang bab ini. Ada ulama kata memadai ma'ani saja. Sebab ma'nawiyah tu sama dengan ma'ani. Ada pun yang kedua mengatakan sifat ma'nawiyah ni lain. Maka dia terbit daripada sifat ma'ani katanya. Dalam kitab ni dia mengatakan bahawa ada satu lagi sifat yang wujud. Maka menyebabkan ada perkara yang lain. Iaitu dinamakan sifat ma'nawiyah. Dan sifat-sifat ini mawujud pada kharij. Tak apalah kita namanya ilmu, kita belajar kan. Nama ilmu kita belajar lah. Jadi belajar ni dua, sama ada faham, sama ada tak faham. Dua-dua tu mendatangkan kebaikan. Kau faham lagi tu, kau tak faham, tak ada masalah. Sifat ma'nawiyah ini dikata sifat yang wujud. Mawujud fi kharij. Jangan tak faham kan? Wujud yang berada di luar. Sifat ma'ani tadi wujud yang ada dalam. Ma'nawiyah wujud tapi berada di luar. Tapi dia wujud katanya. Mawujud fi kharij. Mawujud fi pada zihin. Mana zihin ni akal, wujud pada akal kita. Pada akal kita mana pada akal kita mesti ada sifat tu. Itu maksud dia. Pada akal kita sifat tu mesti ada. Sifat maknawi tu mesti ada. Tu kata wujud pada zihin tu.
Pada akal kita tak boleh nak tolak. Dia ada. Kalau kita atur betul cara pemahaman dia, kita fahamlah. Sifat ma'nawiyah itu dia kata ada pada akal kita tak boleh nak tolak. Itu maksudnya maujud fi dzihn. Sampai kita baca sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Kita cuba baca ni. Dia seakan-akan sifat ma'ani tapi ada beza. Sebagian ulama kata tak ada beza. Bila ulama kata tak ada beza, maka jadilah sifat Tuhan itu tiga boleh sahaja yang dibincangkan. Bagi yang kata sifat ma'nawi ni lain daripada sifat ma'ani, maka jadilah sifat itu 20. Itu kata-kata 20 sifat 20 tu. Okey, ma'nawiyah adalah kalimah ma'nawiyah itu nisbah kepada makna. Makna tu maknalah. Ma'ani makna. Tapi bila kita ma'nawi, kalau baca bahasa Arab, itu nama dia nisbah. Ya nisbah. Ada ya tu ma'nawi, bermaksud jenis makna, terbangsa kepada makna, jenis ma'ani. Kalau kita sebut Melayu orang Melayu. Tapi Melayui, apa maksud dia? Ni jenis orang Melayu ni, ni bangsa Melayu ni. Melayui disebut bangsa Melayu ni. Malaysia apa? Malaysia ni lah. Sabah Sarawak ni Malaysia lah. Disebut Malizi. Orang Malaysia. Jenis Malaysia. Bila disebut Imam Syafi'i lah, Muhammad Idris Imam Syafi'i lah. Tapi sebut kita ni Syafi'i, bermaksud jenis Syafi'i. Kita ni orang Syafi'i. Kita ni orang mazhab Syafi'i. Sebab kita sebut Syafi'i. Jadi ya ni nama ya nisbah, jenis. Syafi'i ini jenis Syafi'i ni. Maliki ini jenis Maliki, mana ini orang Maliki. Jadi banyak. Sebenarnya kita banyak nisbah. Kita semua banyak nisbah tapi kita tak sebut. Kita tak sebut. Mungkin kita rasa tak ada nilai nak sebut. Tapi bagi orang yang dia menaikkan nilai diri dia akan sebut nilai diri dia. Malayui, Bahawi, boleh. Azhari, orang belajar Azhar, saya boleh masuk Azhari kan. Azhari, Sufi, kita lihat. Belajar tasawuf aja. Sufi, ni orang Sufi, orang tasawuf. Nisbah-nisbah tu banyak. Malayui, Jawi, orang Jawa. Ada ulama nama apa? Ismail Minangkabawi. Kan? Minangkabau, apa ya? Minangkabawi. Datang Minangkabawi. Jawi, apa lagi? Al-Bugisi. Ada nama ulama tu, lupa nama dia, tapi dia namakan Syekh Al-Pontianaki. Oh, dia daripada Kalimantan lah, Pontianak. Tapi tak sadap lah bunyi kan. Tapi dia tak kisah. Lagi ya, Syekh Al-Pontianaki. Bukan dia Pontianak tak. Daerah nama Pontianak, Pontianaki. Ya, kalau Banjari sadap lah kan. Al-Banjari. Dia orang Banjar. Orang Banjar ya. Tapi Al-Banjari ya, baru nongah. Kan? Dia duduk Bahawi ya, Al-Bahawi. Orang tahu kan seorang mana Al-Bahawi. Orang Bahawi ni. Dah ni. Tapi kita tak. Sebenarnya boleh, tapi kita tak boleh. Jadi ya ni nisbah. Kita boleh nisbahkan dia. Kalau kita penulis buku, banyak buku je tulis, Allah Ta'ala nama belakang tu. Dia tu ya nisbah. Kalau ma'ani bermaksud makna-makna, tapi kalau ma'nawi jenis makna. Sifat yang jenis makna.
terbangsa kepada ma'ani, maka sifatnya 7, iaitu kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan itu berkuasa. Allah Ta'ala tu ada sifat qudrah, adalah satu lagi keadaan dia berkuasa. Allah Ta'ala tu punya sifat iradah, ada sifat ma'nawiyah kaunuhu muridan. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, ada lagi kaunuhu aliman, keadaannya berkuasa. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Maka ini dikatakan ma'nawiyah, jenis makna. Nampak tak beza dia? Boleh nampak tu dah. Maka sebab dinamakan ma'nawiyah kerana apa? Kerana melazimi. Apa maksudnya? Tetap mengikut akad sifat ma'ani, melazimi sifat ma'ani. Kenapa nama ma'nawiyah? Ma'nawiyah ni melazimi sifat ma'ani. Dia macam bukan sifat yang lain, sifat tu juga, tapi disebut juga. Dia melazimi sifat ma'ani. Tu yang kata tu, nak kata wujud dalam tak, tapi nak kata tak ada pun ada, tapi ada sifat itu berada di luar dan berada pada pemikiran kita, dia kata. Tapi datangnya daripada sifat ma'ani itu. Maka hakikatnya dia kata, macam mana kita nak tahu yang sifat ma'nawiyah ni? Kerana semua datang daripada sifat ma'ani. Hakikat sifat ma'nawiyah ni untuk kita faham, dia kata, iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat, dikeranakan dengan suatu kerana dia sifat ma'ani. Disebabkan ada sifat ma'ani itu, maka wajib ada sifat ma'nawi. Maka katanya maujud pada zihni, pada akal kita. Pada akal kita wujud. Tiada wujud pada kharij, di luar tidak wujud. Tiada wujud pada kharij seperti, dia bagi seperti contoh. Seperti apabila dikatakan hal keadaan Allah berkuasa, iaitu boleh kata kaunuhu qadiran, kan? Kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu qadiran? Apa beza dengan sifat qudrah? Jadi kaunuhu qadiran ini iaitu hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, iaitu hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah. Hal keadaan Tuhan itu berkuasa, berbeza dengan Allah Ta'ala itu berkuasa. Tak nampak beza kan? Allah Ta'ala ada sifat qudrah, hal keadaan Tuhan itu qudrah. Satu ma'ani, satu ma'nawiyah. Dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah, yang dikeranakan oleh sifat qudrah itu, kuasa. Maka kiaskanlah sifat-sifat yang lain, kiaskan sifat yang lain hingga 7 sifat ma'nawiyah itu. Maka sifat ma'nawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Allah Ta'ala punya sifat qudrah, maka hal keadaan Tuhan itu qudrah. Allah Ta'ala punya sifat iradah, maka hal keadaan Tuhan itu berkehendak. Qudrah, iradah, ilmu. Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu, hal keadaan Tuhan itu ada ilmu. Allah Ta'ala punya sifat mendengar, hal keadaan Tuhan itu mendengar. Allah Ta'ala itu melihat, itu sifat melihat, hal keadaan Tuhan itu melihat. Bagi ulama yang tak nampak, dia kata sama ya, kata dia. Maka bagi yang kata sama, 3 boleh, sifat saja dibincangkan. Bagi ulama kata ada beza tu. Bagi ulama kata ada beza, maka tambah sifat ma'nawiyah jadi 20 sifat.
Itu kata sifat 20 itu. Maka sifat ma'nawiyah ini dia kata, sifat ma'nawiyah ini natijah terbit daripada sifat ma'ani. Adapun kehendak kerana pada hal ma'nawiyah itu bukan makna. Dia kata sifat hal keadaan hal ma'nawiyah itu bukan makna. Fahamlah bagi yang tak faham tu. Tak fahamlah. Kerana memberi faedah illat bagi ma'lulnya, bukan makna, kerana memberi faedah illat bagi ma'lulnya sekira-kira ma'ani memberi bekas pada ma'nawiyah, tetapi yang dikehendaki di sini berlaziman iaitu lazim berdiri qudrah itu pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran, maka jadilah sifat ma'ani illat yang melazimi, malzumah yang melazimi, dan sifat ma'nawi itu ma'lul yang lazim. Ini bahasa-bahasa ilmu je ni payah kita nak faham. Jadi maksud sifat ma'nawiyah itu terbit daripada sifat ma'ani. Itulah maksud dia. Adanya sifat ma'ani itu, maka adanya sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah bermaksud hal keadaan Tuhan itu berkuasa, hal keadaan Tuhan itu mendengar, hal keadaan Tuhan itu berkehendak, hal keadaan Tuhan itu berkata-kata, hal keadaan Tuhan itu hidup. Terbit daripada sifat Tuhan yang berkuasa, sifat Tuhan yang jadi bagi ulama kata nampak ada beza, maka dia mengatakan berbeza di antara ma'ani dan ma'nawiyah. Sebagian ulama kata tak ada beza, maka dia tak bahas sifat ma'nawiyah. Di antara kitab tauhid kita macam tu juga. Dia tak bahas sifat ma'nawiyah sebab mereka mengatakan tak ada beza. Jaharah tauhid dia tak ada beza, dia tak ada bahas bab ma'nawiyah. Sebab dia kata tidak ada beza di antara keduanya. Dia tajuk baru sifat berta'alluq ni, wallahu ta'ala alam. Buat di situ sebab hari ni banyak kerja. Ada soalan? Kita buka soalan lah. Kalau ada soalan kita boleh bincang-bincang sama. Kalau ada soalan, kalau boleh dijawab, kita jawab. Kalau boleh jawab, tangguh 2 minggu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lil khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lil